kita di bulan Ramadan dituntut untuk membaca sebanyaknya Al-Quranul Karim. Walaupun kita membaca tadi itu adalah ayat-ayat hafalan ataupun ayat-ayat lazim yang disarankan. Walaupun kita bukan baca daripada awal sampai akhir, kan? Maksudnya macam nak khatam tu, sambung-sambung. Kita pilih, kita pick mana-mana ayat kan. Itu juga termasuk dalam memperbanyakkan bacaan Al-Quranul Karim. Masya Allah. Jadi dah banyak dah tu. Kalau ikut hadis Nabi SAW, sesungguhnya setiap huruf Al-Quran itu, diberikan satu pahala, satu kebaikan sehingga 10 kebaikan. Dan Nabi sebut, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Jadi kalau sebut alif lam mim dah 3 huruf kali 10 dah 30 ganjaran pahala dan kebaikan yang Allah berikan. Jadi kalau kita nak hitung tadi, berapa huruf surah Al-Fatihah, berapa huruf ayatul kursi, berapa huruf 3 kul 3 kali, berapa huruf 10 ayat awal dan akhir surah Al-Kahfi, dikali 10 dan kali pula 700. 700 tu hujah daripada mana? Itu daripada hadis Nabi SAW di bulan Ramadan. Nabi bersabda, di bulan Ramadan digandakan pahala sehingga 700 kali ganda. Buat apa pun kebaikan, buat apa pun amal soleh ibadah digandakan sampai 700 kali ganda. Namun Allah berfirman dalam hadis kursi, puasa adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Kemudian tuan-puan sekalian, bila sebut tadi tu yang saya katakan hingga 700 kali ganda, kan, amalan di bulan Ramadan, Allah berfirman dalam ayat kursi, sesungguhnya semua amalan digandakan sehingga 700 kali ganda. Baca Quran ke, sedekah ke, apa, sehingga 700 kali ganda. Di bulan Ramadan digandakan. Namun puasa adalah untukku, aku sendiri akan membalasnya. Bermaksud tuan-puan sekalian, Masya Allah, puasa pahalanya lebih pada 700 kali ganda. Berbanding puasa di bulan yang lain, puasa sunat, puasa ganti. Tapi puasa di bulan Ramadan ni, pahalanya lebih banyak, paling utama berbanding ibadah-ibadah yang lain dibuat di bulan Ramadan. Sehingga Allah menyebut puasa adalah untukku dan aku akan membalasnya. InsyaAllah saya akan kupas mendalam hadis ini. Sebab kita akan tertanya-tanya, adakah solat bukan untuk Allah? Adakah sedekah bukan untuk Allah? Adakah zakat bukan untuk Allah? Sedangkan semua kita buat untuk Allah. Kenapa Allah menyebut khusus untuk ibadah puasa? Puasa adalah untukku, aku yang akan membalasnya. Soalan kedua, adakah pahala solat bukan Allah yang membalas? Adakah pahala sedekah bukan Allah membalas? Allah juga yang membalasnya. Tapi kenapa Allah menyebutkan khusus untuk puasa? Puasa adalah untukku, aku yang akan membalasnya. Maka kita akan kupas juga tentang isu ini. Ustaz ni ya, saya tak tahu nota tu termasuk tak mengupas ini secara mendalam. Subhanallah. Jadi 2 poin utama kita akan mendalami sekejap lagi pukul 10.30, iaitu tingkatan puasa menurut Imam Al-Ghazali, dan kita akan mengupas hari ini kenapa sampai puasa diangkat setinggi itu nilainya di sisi Allah. InsyaAllah 10.30 sekejap lagi. Okey, kita ni kan kuliah pagi kita ni adalah kuliah apa? Tadabbur Al-Quran. Kuliah tadabbur. Semalam kita dah pun tadabbur surah Abasa, iaitu membawa maksud berita besar. Amma yatasaalun. Iaitu surah yang pertama di dalam juzuk 30, iaitu surah Abasa ataupun kita sebut surah Amma. Surah Amma yatasaalun. Mereka bertanya-tanya tentang berita besar, iaitu tentang hari kiamat. Semalam saya kan macam kurang bermaya, sebab malam tu saya migraine sampailah hampir tidur dalam keadaan migraine, makan ubat. Jadi bangun pagi kita akan ada kesan denyut-denyut tu lagi. Tapi hari ini nampak saya dah makin segar, dapat kesihatan, recharge balik, maintain balik. Itu nampak berbeza lah. Wajah pun kalau semalam tu nampak macam sembab sikit. Faham je lah siapa yang pernah migraine dia akan faham situasi tu. Saya memang dah pergi sampai pakar dah, buat scan otak apa semua, sebab kadang-kadang dia terlalu berat juga. Adalah faktor-faktor dan doktor bagi penjelasan sekian-sekian. Walau bagaimanapun, subhanallah, sehat tak sehat, kita tetap meneruskan kuliah. Itu adalah jihad saya dan jihad tuan-puan sekalian. Tuan-puan pun jihad juga ni, hadir kuliah ni. Bukan senang tuan-puan hadir kuliah ni.
Itu yang saya panggil tuan-puan ni adalah ekspedisi. Excellent pejuang dakwah cyber. Ada yang berjuang dengan share perkongsian kita ni. Dia share dekat Facebook dia, dia share dekat TikTok dia, dia share juga dekat IG dia share dekat semua grup WhatsApp dia. Dia share dekat grup Telegram pula. Lepas tu dia ajak-ajak. Subhanallah tuan-puan, Masya Allah. Ada ramai hamba Allah jumpa saya, dia kata macam ni, Ustazah, saya boleh ikut Ustazah sebab kawan saya ni hari-hari dalam grup tu dia akan share link ceramah Ustazah. Daripada saya ni tak suka dengar ceramah, akhirnya terdengar, akhirnya saya suka. Ada pula anak-anak ni, anak-anak muda, Ustazah saya follow Ustazah, tahu tak macam mana mak saya lah hari-hari share live Ustazah. Subhanallah tuan-puan sekalian, kita tak tahu ya, dengan kita share tak tahu siapa yang hadir. Ada orang beritahu, ada orang tak beritahu. Tapi kita akan dapat pahala menyebarkan ilmu, menyebarkan kebaikan. At-ta'awanu 'alal birri, tolong-menolong di atas jalan kebaikan. Kalau ada 10 orang hadir, anda dapat pahala semua orang yang hadir itu kerana anda menjadi asbab. Subhanallah. Sebab itu ada orang bila dia share, dia bukan share link kosong. Dia siap tulis ayat memujuk supaya orang hadir. Ada orang berjuang dengan share, ada orang berjuang dengan komen, ada orang berjuang dengan tap. Macam di TikTok ni, kita nak target 1 million setiap kali live. Alhamdulillah kebanyakan kita boleh capai target 1 million. Kan? Sambil-sambil dengar, sambil tap je. Nanti akan nampak. Subhanallah. Kemudian ada dengan emoji. Ada yang dengan GIF. Ada yang dengan star. Subhanallah. Kita nak ucap yang semalam antara penyumbang terbesar star iaitu Mas Panggung. Mas Panggung tak tahu daripada mana ni, Brunei ke Singapura ke Malaysia, atau Mak Puan Mas Panggung, dia beri star 3,200. Terima kasih banyak. Ada Nur Hazlita star 2,700 star. Terima kasih banyak. Ummu Aisyah star 1,200. Sabrani Yasin bagi 1,000. Siti Zairina 360. Zamzarina Ahmad 250. Sabariah Matan 200. Alhamdulillah 190. Barkiah Osman 160. Rozima Ahmad 110. Dan ada banyak lagi nama tapi saya tak dapat nak sebutkan. Yang ada bagi 20, bagi 10, bagi 50 dan sebagainya. Terima kasih sangat yang bagi gift, bunga-bunga semua ni. Ini adalah star, tapi gift kita tak boleh nak detect Sebenarnya boleh juga kan, sebab ada setengah yang bagi gift mahal-mahal tu. Tuan-puan sekalian, insya-Allah segala pemberian anda kami manfaatkan sebaiknya untuk gerak kerja dakwah fisabilillah. Apa yang saya buat ni dakwah fisabilillah ni. Dakwah mengajak orang ke jalan Allah. Kita buat percuma, kita buat setiap pagi. Tujuan supaya ramai yang dapat manfaat, yang dapat kebaikan, dapat sedikit ilmu. Jadilah anda yang menyokong. Kenapa kita perlukan sumbangan-sumbangan seperti ini? Kerana daripada sumbangan inilah kita membayar upah ataupun gaji kepada staf-staf yang di belakang tabir saya, yang di sebalik tabir, media dakwahnya, research and developmentnya, tim PA yang selalu komited pagi sampai malam, kadang sampai hujung minggu tuan-tuan sekalian. Jadi subhanallah, hasil daripada juga hasil daripada perniagaan kita jalankan. Yang star-star ni sebab dia beri masa ceramah, jadi kita ambil kira ia sebagai sumbangan kepada kuliah. Jadi daripada sumbangan kuliah itulah kita gunakan. Termasuk yang jemput-jemput saya ceramah di lokasi. Hasil daripada ceramah itu juga adalah untuk membayar keperluan-keperluan gaji dan juga upah-upah mereka yang terlibat. Jadi terima kasih banyak. Masya Allah. Okey, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. Sekarang kita akan pergi kepada surah yang kedua. Surah yang kedua ini merupakan surah yang ke-79. Boleh catatkan nota. Surah yang ke-79 daripada 114 surah. Iaitu surah apa? Surah An-Nazi'at. Surah yang kita nak tadabbur pada pagi ini iaitu surah An-Nazi'at. Ia merupakan surah yang ke-79 daripada 114 surah. Okey. Dia adalah surah yang ke-79 daripada 114 surah. Surah An-Nazi'at. Apa maksud surah An-Nazi'at? Maksudnya adalah para pencabut. Para pencabut. Siapa para pencabut? Lepas tu cabut apa? Tertanya-tanya ya. Tajuk tu dah surprise dah. Para pencabut. Tuan-puan, kalau tuan-puan perasan, surah-surah dan maksud surah sangat luar biasa, sangat hebat. Hari ini kalau kita tengok, orang kalau buat konten
yang paling penting mula-mula adalah tajuk. Perasan tak? Tajuk tu yang akan membuatkan orang nak tengok ke tak konten tu. Kadang-kadang fikir tajuk tu daripada pagi sampai malam. Kalau konten dah bagus, tajuk tak bagus, konten tu tak naik. Video pendek tu tak naik. Betapa besarnya peranan tajuk. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, hebatnya 114 surah ni, satu patah perkataan. Tapi maksud semua luar biasa. Macam semalam, kan? Semalam surah Abasa. Apa maksud dia? Apa maksud Abasa semalam? Berita besar. Tajuk tu memang dia ada elemen surprise tau. Abasa. Lepas tu kita tengok. Maksud dia adalah, An-Naba. Ustaz salah, Ustaz kena tegur. An-Naba. Maksudnya berita besar. Kita pun jadi tertanya-tanya. Berita besar? Apa dia? Hari ini, satu patah surah An-Nazi'at. Maksudnya, para pencabut. Surah para pencabut. Kalau kita tengok maksud, kita jadi tertarik. Apa maksud pencabut ni? Elemen surprise untuk setiap tajuk tu memang luar biasa, tuan-puan sekalian. Hebat. Masya Allah. Subhanallah. Allahu Akbar. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Jadi, sebenarnya banyak ilmu yang kita belajar daripada Al-Quran. Ilmu sains tu sudah tentulah. Ilmu geografinya, ilmu fiziknya, ilmu biologinya, ilmu kimianya, ilmu apa. Semua ilmu lah sumbernya daripada Al-Quran. Ilmu marketing pun ada dalam Al-Quran. Memang banyaklah ilmu marketing ni. Ramai dah yang keluarkan isi kandungan daripada Al-Quran yang berkait dengan perniagaan. Itu memang banyak. Perkataan perniagaan pun banyak disebut di dalam Al-Quranul Karim. Masya Allah. Jadi, An-Nazi'at maksudnya adalah para pencabut. Surah yang ke-79 daripada 114 surah mengandungi berapa ayat ni? Mengandungi 46 ayat. 46 ayat. Dan surah ini diturunkan di Mekah. Surah ini diturunkan di Mekah. Okey, selepas ini kita boleh buat juga, buat bulat tengah. Info ni bulat tengah, lepas tu dia macam ya. Jadi kalau tak perasan tak mata saya tu tengok dia atas ni kan. Kita elok kita buat tengah, lepas tu indah ada nota-nota. Okey. Subhanallah. Surah An-Nazi'at daripada juzuk 30. Untuk yang baru hadir, untuk makluman sekalian, sepanjang Ramadan, Isnin sampai Jumaat, sampai pagi besok, setiap hari jam 7 kita akan tadabbur juzuk 30. InsyaAllah kita cuba capai sampai habis juzuk 30. Semalam kita telah tadabbur surah yang pertama dalam juzuk Amma ataupun juzuk 30, iaitu surah Abasa. Abasa lagi, surah An-Naba. Surah An-Naba. Hari ini surah An-Nazi'at. Okey, sekarang kita sama-sama baca siapa yang ada Al-Quran. Dan siapa yang tak ada Al-Quran, sama-sama dengar. Nanti saya akan lepas baca selesai, saya terus akan bacakan terjemahan. Lepas tu barulah kita akan pergi per ayat untuk tadabbur. Okey, subhanallah. Kita akan sama-sama membacakan surah An-Nazi'at yang membawa maksud para pencabut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى
إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العظيم. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Subhanallah. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dan demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan cara selembut-lembutnya, dan demi malaikat yang cergas bergerak menerima perintah dengan cepat, dan demi malaikat yang berlumba-lumba dahulu mendahului dalam menjalankan tugasnya dengan bersungguh-sungguh, dan demi malaikat yang mengatur urusan pentadbiran alam yang diperintahkan kepadanya. Pada hari berlakunya tiupan pertama yang menggoncangkan alam, tiupan yang pertama itu diikuti oleh tiupan yang kedua itu hanyalah dengan satu tiupan, dan sakakala yang kedua sahaja. Hati manusia pada hari itu berdebaran ketakutan, pandangannya tunduk gerun. Mereka yang ingkar berkata, apakah benar kita dikembalikan hidup seperti keadaan di dunia dahulu? Bolehkah kita dihidupkan semula sesudah kita menjadi tulang yang hancur? Mereka saling berkata, kalaulah berlaku yang demikian, sudah tentu kembalinya kita itu suatu perkara yang merugikan. Menghidupkan semula tidaklah sesukar, kerana berlakunya perkara itu hanyalah dengan satu tiupan dari sangkakala yang kedua sahaja. Maka dengan serta-merta mereka berada hidup di muka bumi. Adakah sudah sampai kepadamu, wahai Muhammad, kisah tentang Musa ketika dia diseru oleh Tuhannya di Wadi Suwa yang suci? Lalu diperintahkan kepadanya, pergilah kamu kepada Fir'aun. Sesungguhnya dia telah melampaui batas dalam kekufuran dan kezalimannya. Dan katakanlah kepadanya, adakah engkau mahu membersihkan dirimu daripada kekufuran? Dan aku akan tunjuk kepadamu jalan mengenal Tuhanmu, supaya engkau berasa takut dalam melanggarkan perintahnya.
Maka Musa pun memperlihatkan kepada Firaun mukjizat yang besar. Tetapi Firaun telah mendustakan Nabi Musa dan menderhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia iaitu Firaun berpaling ingkar sambil menjalankan usahanya menentang Nabi Musa. Maka dia pun menghimpunkan orangnya dan menyeru kaumnya. Lalu berkata, "Akulah Tuhan kamu yang paling tinggi." Maka Allah menyeksa Firaun di akhirat dan di dunia ini dengan azab yang menakutkan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi iktibar bagi orang yang takut melanggar perintah Tuhannya. Wahai golongan yang mengingkari hari kebangkitan, adakah kamu yang lebih sukar diciptakan atau langit? Tuhan telah membinanya dengan kukuh. Dia telah meninggikan binaan langit itu lalu menyempurnakannya, dan dia menjadikan malamnya gelap gelita serta menjadikan siangnya terang benderang, dan bumi sesudah itu dihamparkannya untuk kemudahan penghuninya. Dia mengeluarkan darinya bumi itu airnya dan tumbuh-tumbuhan, dan gunung ganang pula dikukuhkan kedudukannya sebagai tiang pasak yang tetap. Semuanya itu untuk kegunaan kamu dan binatang-binatang ternak peliharaan kamu. Apabila datang hari bencana yang amat besar, iaitu pada hari ketika manusia akan mengingati apa yang telah dikerjakannya, dan neraka diperlihatkan kepada sesiapa sahaja yang dapat melihatnya. Adapun orang yang melampaui batas dan dia telah mengutamakan kehidupan dunia semata-mata, maka sesungguhnya nerakalah tempat kediamannya. Dan adapun orang yang takutkan kebesaran Tuhannya dan dia menahan dirinya daripada menurut keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya syurgalah tempat kediamannya. Mereka yang ingkar selalu bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang hari kiamat, dengan pertanyaan, bilakah masa datangnya hari kiamat? Siapakah engkau sehingga dapat menerangkan masa kedatangan hari kiamat itu? Kepada Tuhanmu lah dikembalikan kesudahan berkaitan dengan ketentuan waktunya. Tugasmu hanyalah memberi peringatan kepada orang yang takut akan huru-hara hari kiamat itu. Sangatlah dahsyat huru-hara hari itu, sehingga orang yang bersalah pada hari itu merasakan seolah-olah mereka tidak tinggal di dunia melainkan sebentar sahaja pada waktu petang ataupun paginya. Subhanallah, Allahu Akbar. Masya Allah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Kita baru saja membacakan terjemahan surah An-Nazi'at yang membawa maksud para pencabut. Siapakah para pencabut itu? Kalau kita merujuk kepada ayat yang pertama sudah menjelaskan siapakah para pencabut dan apakah yang dicabut. Sekarang kita akan pergi kepada pembahagian surah ini. Sebelum pergi kepada pembahagian surah, nanti pastikan ada pensel ya. Ke ada pensel lah. Tak apa. Okey, tak apa. Sebenarnya saya suka untuk tulis kat sini ni tanda 1, okey, 2. Dalam surah An-Nazi'at ini ada 1, 2, 3, ada 4 pembahagian. Ada 4 pembahagian bab di dalam surah An-Nazi'at, iaitu surah para pencabut. Kalau kita tengok tuan-puan sekalian yang berkait dengan surah An-Nazi'at, iaitu subhanallah, surah yang sama-sama kita cuba untuk tadabbur ini, masya-Allah. Kita biasa bila kita baca tafsir, kita akan pergi kepada sabab nuzul terlebih dahulu. Sabab nuzul. Sabab ataupun disebutkan kenapa ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Okey. Asbabun nuzul Al-Hakim dan Ibnu Jarir. Dia tak, mata saya jadi ke sana kan. Kat sini tak ada. Al-Hakim dan Ibnu Jarir, Ustaz sila cari. Okey, Al-Hakim dan Ibnu Jarir meriwayatkan berkaitan dengan sebab nuzul ataupun sebab turunnya ayat ini. Al-Hakim dan Ibnu Jarir meriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang hari kiamat. Rasulullah sering ditanya. Bukan hanya orang Islam, bukan hanya orang beriman. Orang kafir, orang musyrik pun suka tanya soalan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang kafir bertanya kepada Muhammad tentang hari berbangkit. Bilakah terjadinya?
Siapakah kamu sehingga dapat menyebutkan waktunya? Kepada Tuhanmu lah dikembalikan kesudahan ketentuan waktunya. Ayat 42 hingga ayat 44. Ibnu Hatim meriwayatkan dari jalur Juwaibir, dari Abdahak, dari Ibnu Abbas bahawasanya orang-orang musyrik penduduk Mekah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka bertanya, bila hari kiamat? Mereka berniat untuk mentertawakan Nabi. Maka Allah menurunkan ayat. Orang kafir bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang hari kebangkitan. Bilakah terjadinya hingga akhir surah. At-Tabrani dan Ibnu Jarir meriwayatkan daripada jalur Ibnu Syihab mengatakan, dan Rasulullah SAW banyak menentukan tentang hari kiamat hingga turunlah ayat daripada surah An-Nazi'at 43 hingga 44. Jadi, kita dah tahu sebab nuzul ataupun sebab turunnya surah An-Nazi'at datangnya daripada soalan yang ditanya oleh para kufar musyrikin dengan niat untuk mentertawakan Nabi. Sebab itu surah ini diturunkan di Mekah, surah Makkiyah. Kita tahu ada dua pembahagian. Dua pembahagian penurunan dari sudut tempat. Ada surah yang diturunkan tempatnya di Mekah, ada surah yang diturunkan tempatnya di Madinah. Dan kita tahu sejak Nabi dilantik menjadi Nabi ketika umur 40 tahun, Nabi hanya berada di dua kota ini saja, kota Makkah dan kota Madinah. Nabi tak pergi ke kota-kota yang lain, subhanallah, negeri yang lain, negara yang lain dan sebagainya. Subhanallah, Nabi menetap di dua kota ini saja. Bermula daripada umur 40 tahun dilantik menjadi Nabi, diangkat menjadi Rasul, sehingga umur Nabi 53 tahun, Nabi berada di mana? Di Mekah. Surah yang turun ketika Nabi berada di Mekah namanya surah Makkiyah. Surah Makkiyah, ia berkisar tentang tauhid, tentang akidah. Sebab itu surah An-Nazi'at ini cerita tentang malaikat, tentang hari kiamat. Perasan tak surah An-Naba semalam pun tentang hari kiamat. Sama juga surah An-Nazi'at ini tentang malaikat, tugas malaikat, bagaimana sikap malaikat bila buat kerja bersungguh-sungguh, kan? Kemudian menurut perintah Allah, lepas tu tentang hari kebangkitan, tentang azab yang Allah tetapkan bagi orang-orang yang ingkar dan juga berita gembira bagi orang-orang yang taat. Subhanallah. Semua itu adalah berkaitan dengan tauhid akidah. Rukun iman, beriman kepada malaikat, beriman kepada hari kiamat. Subhanallah. Kemudian Nabi hijrah pada umur 53 tahun menuju ke kota Madinah atas perintah Allah. Dan Nabi berada di kota Madinah selama 10 tahun. Daripada umur 53 sampai umur 63 Rasulullah SAW wafat. Akhirnya berlakulah dua pembahagian penurunan tempat dari sudut tempat. Jadi surah Madaniyah yang turun di Madinah, kalau kita tengok surah-surah ini berkisar tentang hukum hakam, tentang kewajipan dan larangan, perintah-perintah wajib dan perintah-perintah larangan. Jadi sebab itu di Madinah dibina Daulah Islamiyah, kerajaan Islam yang pertama di dunia. Daripada kota Madinah yang kecil sahaja boleh menundukkan kuasa besar dunia, sehingga Rom dan Parsi juga menunduk kepada kuasa Islam. Hebat tuan-puan sekalian. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Jadi ingat tak maklumat pasal surah ni? Surah ini adalah surah yang ke-79 daripada 114 surah. Ia merupakan surah yang kedua. Itu pun kena tulis, surah yang kedua dalam juzuk Amma. Namanya An-Nazi'at, maksudnya para pencabut. Kemudian fakta yang seterusnya, dia diturunkan di Makkah. Bermaksud surah yang berkaitan dengan tauhid dan akidah. Okey. Tolong tuliskan ya, sebab ada orang tak dapat tangkap apa Ustazah ni cakap ni ya. Jadi bila anda tulis, anda membantu ada orang yang lambat tangkap, dibaca tulisan anda. Alhamdulillah. Okey, kita akan pergi per kata, insya-Allah, ayat demi ayat. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Kita tengok ayat yang pertama. Allah bersumpah. Allah bersumpah. Wan nazi'ati gharqa. Waw di hadapan itu adalah wawul qasam, iaitu waw sumpah. Allah bersumpah apa? Demi malaikat. Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Allah Subhanahu Wa Ta'ala
banyak bersumpah dengan ciptaannya. Contoh, wasyamsi wa duhaha. Demi matahari dan demi waktu duha. Wal-laili wa ma wasyamsi wa duhaha. Wal-laili idza yaghshaha was-sama. Itulah saya dikeliru. Wasyamsi wa duhaha wal-qamari wal-qamari idza talaha wan-nahari idza jallaha wal-laili idza yaghshaha was-sama'i wa ma banaha wal-ardi wa ma tuhaha wa nafsin wa ma sawaha. Masya Allah. Perasan tak? Dalam surah tersebut banyak sangat Allah bersumpah demi ciptaannya. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan demi waktu duha. Lepas tu ada demi matahari, demi apa? Wal ardi wa ma tahaha, dan demi bumi dan hamparannya, demi malam. Subhanallah. Apabila Allah bersumpah dengan makhluk ciptaannya, itu menunjukkan kebesaran, kehebatan ciptaan Allah. Sebab itu ada soalan, mana lebih susah? Kita baca tadi ayat, Allah bertanya, mana lebih sukar, mana lebih susah? Menciptakan kamu, wahai manusia, ataupun menciptakan langit? Sebab itu ada juga Allah bersumpah demi langit. Was-sama'i wa banaha. Itulah, sorry kalau saya keliru. Betul? Demi langit dan binaannya. Allah suruh kita berfikir, mana lebih susah, nak buat kamu ke ataupun nak buat langit, 7 petala langit tu. Subhanallah. Sebab itu orang yang mempertikaikan, boleh ke kita hidup balik ni? Ini manusia mempertikaikan. Betul ke ni? Muhammad sampaikan cerita, kita lepas mati, hancurlah tulang belulang. Dah tak ada apa dah. Duduk dalam tanah tu, tulang belulang semua dah hancur. Dia kata kita akan hidup balik seperti sedia kala ni. Hidup sama macam sekarang ni. Dia orang mengejek-ngejek Nabi Muhammad SAW. Lalu Allah menempelak ejekan mereka. Allah tanya, mana lebih susah? Menciptakan kamu ataupun menciptakan langit, 7 petala langit ni? Sebab itu Allah bersumpah demi ciptaannya langit dan bumi, bulan, matahari, bintang, hamparan. Subhanallah. Dan apabila Allah bersumpah demi malaikat, ini juga antara ciptaan Allah yang terhebat. Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah min zalik. Kau nak kupas ayat pertama ni pun, satu kuliah kita ni je, ayat pertama ni. Bagaimana situasi su'ul khatimah, kesakitan yang diceritakan dalam sebuah kitab yang disusun oleh Dr. Zulkifli Al-Bakri tentang kematian, hakikat sakitnya kematian. Ada wali Allah ataupun sahabat Nabi yang berjalan di satu kuburan. Lalu Allah mengizinkan supaya dia bertanya kepada ahli kubur, bagaimana keadaanmu? Subhanallah. Lalu dia menjawab, sesungguhnya aku masih mengharapkan untuk kembali ke dunia, kerana aku telah pun mati 100 tahun yang dahulu, tetapi sakitnya kematian masih lagi dirasai sampai ke hari ini. Subhanallah. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha kata, ibunda kita Sayyidatina Aisyah bersabda, bukan bersabda, minta maaf, tapi hadis Aisyah berkata, hadis Aisyah bercerita, sesungguhnya Rasulullah wafat di antara daguku dan dadaku. Sebab Rasulullah wafat dalam pangkuan Sayyidina Aisyah, di antara dagu dan dadaku. Maksudnya ketika itu kepala Rasulullah benar-benar dalam dakapan Sayyidina Aisyah. Istimewa kan Sayyidina Aisyah? Masa ni umur Nabi 63. Aisyah umur berapa? Sayyidina Aisyah umur berapa? Sayyidatina Aisyah umurnya subhanallah, Sayyidina Aisyah umurnya 19 tahun. Ketika itu masih sangat muda, masih remaja. Kalau kita baru lepas habis SPM, masuk universiti kan. Umur 19 tahun mendakap suami tercinta umur 63 tahun. Rasulullah, Aisyah sebut, ini hadis yang sahih, sesungguhnya Rasulullah wafat antara daguku dengan dadaku. Maksudnya sedang peluk erat, tuan-puan sekalian. Dan Sayyidina Aisyah sebut, dan sejak daripada itu, aku tidak pernah mencemburui
Aku tidak pernah cemburu mana-mana kematian yang dikatakan indah. Aku tidak pernah rasa cemburu dengan kematian indah. Kalau kita baca betul-betul apa yang Sayyidah Aisyah maksudkan ialah sebab Sayyidah Aisyah melihat kesakitan yang dilalui oleh Rasulullah. Bukan hanya melihat, merasainya sebab dekat sangat ni dan mendengarnya. Subhanallah. Sedangkan Rasulullah adalah kaedah ataupun nyawa dicabut dengan paling lembut oleh para malaikat. Pun dalam keadaan yang menahan sakit yang teramat. Sebab itu Sayyidah Aisyah kata, selepas itu aku tak cemburu dah tengok mana-mana kematian yang nampak mudah. Yang orang kata, mudahnya dia mati, macam tak sakit langsung. Oh, dia sekejap je tiba-tiba. Oh, dia mati dalam tidur. Oh, dia boleh borak lagi sebelum tu. Oh, dia boleh ucap la ilaha illallah dengan baik. Sayyidah Aisyah kata, aku tak cemburu dah dengan apa-apa kematian yang tidak cemburu dengan apa-apa kematian. Setelah aku melihat bagaimana kesakitan kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab hakikatnya mati ini memang sakit. Yang husnul khatimah pun mati dalam keadaan yang sakit, tetap ada rasa kesakitannya. Jadi bagaimana kematian kita, wallahu a'lam. Masya-Allah. Yang kita nampak ada orang mati dalam keadaan tenang, kita tak tahu bagaimana dia berperang saat nyawa nak dikeluarkan daripada badan. Bagaimana kesakitan yang sebenar. Bagaimana ketakutannya. Bagaimana keperitannya. Subhanallah, tuan-tuan dimati Allah sekalian. Jadi, ayat yang pertama, surah An-Nazi'at ini, maksudnya para pencabut dimasukkan adalah para malaikat. Apa yang dicabut? Iaitu nyawa. Kalau kita tengok ayat pertama, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Lagilah kalau cabut nyawa dengan keras, dengan sakit, dengan perit. Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalik. Allah Akbar. Saya terbayang masa saya operation. Bila kita operation kan, puan-puan sekalian, bila kita operation tu, bila nak buka, yelah saya operation Caesar bersalin kan, bila luka tu kan, bila kita nak cuci, lepas tu ada masalah pula, terbuka apa semua, bila buka tu kan kena perlahan, itu pun sakit, perlahan. Walaupun perlahan, lembut macam mana pun. Okey Atika, subhanallah. Okey, Atika ada nak kongsi apa-apa? Tak ada? Okey. Walaupun perlahan, cabut tu tetap sakit. Bukan kata perlahan tak sakit. Tetap sakit. Aduh. Contohlah, kalau kita ada luka yang menyebabkan kita punya bandage tu ataupun pembalut tu terkena dekat kulit tu kan, kita akan sakit. Tapi bayangkan kalau cabut dengan kasar, semut tarik. Tak tahulah sakit macam mana sampai kulit yang lain pula tersiat. Begitulah, ada malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Yang kedua, dan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan cara yang selembut-lembutnya. Subhanallah. Bulan Ramadan ni, waktu mustajab doa sepanjang berpuasa. Daripada start subuh sampai berbuka, Nabi SAW bersabda, doa orang yang berpuasa tidak ditolak. Kemudian antara waktu mustajab berdoa adalah ketika nak buka puasa. Sebab itu, bila ada 10 minit nak buka puasa, dah siap hidang-hidang, tak apalah makan sejuk sikit pun. Satu keluarga dah duduk kat meja makan. Bukan nunggu makanan tu. Bukan macam ni makanan kan, nunggu je. Allah je, bukan gitu kan. Tapi buat apa? Berdoa. Masa tu masing-masing berdoa. Berdoa, kita yang kena guide anak-anak kita. Pertama, minta syurga dengan Allah. Kedua, minta selamat api neraka. Ketiga, minta husnul khatimah. Subhanallah, tuan-puan sekalian, kita tak dapat jaminan lepas daripada azab kubur, kematian. Kita juga tak ada jaminan untuk dapat lepas azab pada mahsyar. Juga tak ada jaminan daripada azab api neraka. Boleh jadi orang itu mati su'ul khatimah. Mati buruk, sakit. Dalam kubur kena azab. Boleh jadi dekat mahsyar, bila dihitung, bila bla bla bla, dia diampunkan Allah, dia boleh masuk syurga. Kalau boleh kita nak perjalanan yang kekal abadi ni bermula lepas mati. Hidup kita sekarang ni hidup sementara.
Bukan yang nyata, yang sebenar ni. Yang sebenar selepas mati tu bermula perjalanan hidup yang sebenar. Subhanallah. Jadi kalau boleh kita nak permulaan berpindah alam ni, keadaan yang baik, dalam alam barzah baik, dibangkitkan di hari kiamat di mahsyar baik, hisab yang baik, meniti tisian dengan baik dan sampai ke syurga. Subhanallah. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Jadi kita kena minta dengan Allah dikurniakan husnul khatimah. Sebab apa? Ayat kedua. Dan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan cara yang selembut-lembutnya. Ayat yang ketiga. Dan demi malaikat yang cergas bergerak menerima perintah Allah dengan cepat. Ini adalah sikap para malaikat. Bila Allah perintahkan sesuatu, dia cepat-cepat, laju-laju, dia tidak bertangguh untuk melaksanakan perintah Allah. Tengok ayat yang kelima. Dan demi malaikat yang mengatur urusan pentadbiran alam yang diperintahkan kepadanya. Allah bersumpah berturut-turut. Dan demi para malaikat yang mengatur urusan pentadbiran alam yang diperintahkan kepadanya. Subhanallah. Nombor 4 saya tertinggal. Ayat yang keempat surah An-Nazi'at. Dan demi malaikat yang berlumba-lumba dahulu mendahului menjalankan tugasnya dengan bersungguh-sungguh. Dan demi malaikat yang mengatur urusan pentadbiran alam yang diperintahkan kepadanya. Kalau kita tengok, ada dua sifat malaikat. Pada ayat ketiga, malaikat yang cergas bergerak menerima perintah dengan cepat. Malaikat ni cergas, laju, cepat apabila melaksanakan tugas. Yang keempat, dan demi malaikat yang berlumba-lumba mendahului, berebut-rebut, siapa dulu, siapa cepat, mendahului, saling dahulu mendahului, menjalankan tugas dengan bersungguh-sungguh. Subhanallah. Hebat sifat para malaikat ni. Mudah-mudahan kita pun ada sifat ini. Kan, buat kerja dengan cegah, dengan cepat, kat rumah, masak, buat kerja dengan cepat lah. Tak ada jalan kaki pun macam seret jalan kaki. Siram pokok pun macam tu lah. Tapi ada orang cergas je. Sambil potong, sambil ni. Oh, dua. Pahit pun ada, pemotong ni pun ada. Ni cergas. Dia boleh buat kerja, berapa kerja dalam satu masa. Dia multitasking. Kan sambil ni dah settle dapur. Dapur tu siap masak, siap kemas, siap basuh, siap susun. Siap pinggan pun dah siap dah. Oh, ya ada orang cergas kat dapur tuan-puan sekalian. Faham maksud saya? Siap masak tu, sambil masak dah ambil dah pinggan 5 orang, okey susun, mangkuk nak guna, sudu nak guna, pinggan nak guna, apa semua. Lepas tu masak sambil kemas, siap masak semua serentak sekali. Ada orang dia masak, kecah dulu satu dapur, ngemas satu hal, susun satu hal. Ada orang proses masak dia sejam settle semua. Ada orang 3 jam baru settle semua. So belajarlah buat kerja dengan cekap. Bila dah biasa, kita akan dapat jimatkan masa, emosi pun terjaga. Para malaikat buat kerja cergas dan cepat. Ayat yang keempat, para malaikat juga berlumba mendahului kebaikan dalam menjalankan tugas dan melakukan dengan bersungguh-sungguh. Subhanallah. Ayat kelima, dan demi malaikat yang mengatur urusan pentadbiran alam yang diperintahkan kepadanya. Pada hari berlakunya tiupan pertama yang menggoncangkan alam. Pada hari berlakunya tiupan pertama yang menggoncangkan alam. Tiupan yang pertama itu diikuti oleh tiupan yang kedua hanyalah dengan satu tiupan dari sangkakala yang kedua sahaja. Ayat ke-6 dan ke-7 menceritakan tentang tiupan sangkakala. Tiupan sangkakala. Tiupan pertama akan menghancurkan seluruh bumi ini sehingga gunung yang paling tinggi, gunung Everest itu, seperti mana surah yang kita baca semalam, surah An-Naba, iaitu apa dia tuan-puan sekalian? Gunung ganang akan menjadi seperti debu yang berterbangan. Antara debu dengan kapas mana lebih ringan? Debu lah tuan-puan sekalian. Debu ni ada debu ni, tapi tak nampak ni. Dan udara ada debu. Nak kata ringannya sampai kita tak rasa. Kalau kapas tu kena pipi kita, terasa jugalah kapas. Nak katanya dalam surah An-Naba semalam, Allah menggambarkan gunung ganang seperti debu berterbangan. Bayangkanlah betapa dahsyatnya tiupan sangkakala ini sehingga semuanya hancur sekelip mata. Dan sangkakala yang kedua, maka ketika itu manusia dibangkitkan kembali seperti mana sedia kala, seperti kita hidup di dunia ini. Sebab ada orang menyangkakan bahawa kita akan dibangkitkan dengan kulit yang lain. Mungkin kulit tu kenyal sikit ke, azab. Mungkin dengan tak exactly sama.
kita akan dibangkitkan sama seperti mana kehidupan kita di dunia. Cuma kita sebaya je semua. Okey. Ayat yang ke-8. Hati manusia pada hari itu berdebaran ketakutan selepas tiupan sangkakala yang kedua. Yang ke-9, pandangannya tunduk gerun. Semua menunduk ketakutan. Semua ketakutan. Yang ke-10, mereka yang ingkar lalu berkata. Orang yang selalu mengingkari tentang hari kebangkitan ini. Orang yang mengatakan hari kebangkitan ini tipu, rekaan, dongengan. Kan? Ini hanyalah kata-kata supaya kita ini rasa takut. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Sebenarnya, bahaya sangat sekarang. Bukan hanya orang bukan Islam kata begini. Orang Islam yang liberal pun ada kata begini. Subhanallah. Contoh kata-kata Islam liberal. Saya tak sebut siapa nama, kumpulan mana. Saya tak bagi persepsi siapa. Dia boleh sebut macam ni. Sampai peringkat dia kata alam barzah tu tak ada. Sebenarnya alam barzah tu sebab terbukti bila kita buka kubur contoh orang bukan Islam, elok je tulang dia. Yang disebut selisih-selisih tu tak berlaku pun. Kalau betul mesti tulang tu duduk berselisih. Sebab Nabi kan sebut berlakunya himpitan kubur sampai tulang belulang akan berselisih. Dan Nabi buat gaya berselisih guna jari macam ni. Macam-macam lah hujahnya. Dia kata sebab apa yang disampaikan tu supaya manusia ni rasa takut buat kejahatan. Supaya berhati-hati. Supaya sentiasa waspada. Mereka cuba menafikan kebenaran adanya alam kubur, adanya alam barzah, adanya hari kebangkitan. Tuan-puan sekalian, bukan hanya liberal, ajaran sesat pun banyak. Antara ajaran sesat yang ramai mahasiswi suka, muda-mudi suka ni, bila ajaran tu kata macam ni. Sebenarnya azab kubur tak ada, azab mahsyar tak ada, kehidupan semula tu tak ada. Cuma Nabi Muhammad tu dia sampaikan begitu supaya umatnya jadi baik. Tapi kalau kamu dah baik, so okeylah, kamu tak payah takut. Kalau kamu dah baik, kamu dah tak perlu solat, kamu tak perlu puasa, kamu tak perlu buat amal-amal tu. Sebab tujuan ibadah tu supaya kamu ni jadi pelajar yang baik, anak yang baik, orang yang buat baik pada semua orang. Jadi kalau kamu dah baik, okey. Peringatan-peringatan tu bagi orang yang tak baik, orang yang buat maksiat, orang yang buat benda yang tak elok, orang yang jahat. Jadi diberilah peringatan yang menakutkan. Nanti kena azab dalam kubur, nanti azab dekat neraka. Tapi kalau kamu tak perlu peringatan yang teruk-teruk, kerah-kerah macam tu, kamu dah boleh jadi baik. Jadi okeylah, kamu tak perlu puasa, tak perlu solat. Tuan-puan sekalian, ajaran sesat ini berleluasa. Masuk ke minda anak-anak kita, orang muda. Bukan orang muda je lah, orang tua. Sebab ia lebih mudah. Kan senang. Dia punya ayat pun macam logik. Tujuan ibadah sebenarnya nak suruh jadi baik. Cuba tengok dia kata firman Allah tentang solat. As-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. So, sekarang kalau awak tak semayang pun, awak tak buat keji, tak buat perkara munkar kan? Awak tak berzina, awak tak minum arak. Jadi tak perlu solat dah lah. Dia punya ajaran tuan-puan sekalian. Tak perlu solat dah. Solat tu bagi mencegah perbuatan keji munkar. Kalau kamu boleh cegah tanpa solat, kamu tak perlu solat katanya. Allahu Akbar. Na'udzubillahi min zalik. Na'udzubillah. Sebab ia sangatlah menyeronokkan, memudahkan tuan-puan sekalian. Ini yang hadir lebih kurang 5,000 lebih ni. 5,000 lebih yang hadir. Alhamdulillah hampir 6,000 ni. Kita kena berhati-hati. Kita kena tengok, intai, semak, cek, spot check anak-anak kita. Anak-anak kita ni spot check. Diorang sekarang, anak-anak ni zaman sekarang, dia tak bagi tahu dah pada mak ayah ni. Kalau diorang nak tukar agama, kalau diorang nak tukar kefahaman, kalau dia nak buat sesuatu yang berbeza dengan cara dia dibesarkan. Dia dah berani. Dia ada circle dia. Dia ada ni. Alah, kau kalau balik kat rumah tu, kau semayang je lah. Tapi kalau kau semayang kat bilik, tak ada siapa kat bilik, kau tak payah semayang. Macam tu. Na'udzubillah min zalik. Okey, tuan-puan sekalian, kita tengok ayat seterusnya. Hati manusia pada hari itu berdebaran ketakutan, pandangannya tunduk gerun. Mereka yang ingkar saling berkata, apakah benar kita dikembalikan hidup seperti keadaan di dunia dahulu? Betul ke kita ni? Bila mereka dah hidup ni, yang dahulu di dunia ingkar tentang hari kebangkitan, mereka saling bercakap sama mereka, adakah benar? Betul ke kita hidup semula macam kita di dunia dahulu ni? Sama ni, sama. Mungkin masa tu lah tepuk-tepuk pipi macam kita hari ni, percaya tak ni, percaya tak kan? Tepuk-tepuk pipi ke mimpi ke mimpi. Macam tu lah. Saling bertanya-tanya.
Apakah benar kita dikembalikan hidup seperti keadaan di dunia dahulu? Benar ke ni? Bolehkah kita dihidupkan semula sesudah kita menjadi tulang yang hancur? Dia orang tengah nak mengesahkan. Boleh ke? Betul ke kita hidup ni? Kan kita dah jadi tulang yang hancur. Mereka berkata lagi, kalaulah berlaku yang demikian, sudah tentu kembalinya kita itu satu perkara yang merugikan. Kalau betul lah ni, kita hidup semula ni, rugi kita ni, teruk kita ni, masak kita ni. Macam itulah. Menghidupkan semula. Lalu Allah menjawab, menghidupkan semula tidaklah sukar. Kerana berlakunya perkara itu hanyalah dengan satu tiupan sangkakala yang kedua saja. Subhanallah. Allah berfirman, menghidupkan semula manusia setelah mati tidak sukar. Hanya dengan satu tiupan sangkakala yang kedua, sekelip mata, bukannya seorang hidup, serentak seluruh manusia. Daripada yang pertama Nabi Adam sampai manusia yang terakhir. Dengan satu tiupan yang kedua, semua hidup serentak semula. Dan Allah menjawab, ia tidaklah sukar. Senang je bagi Allah. Hanya sekali tiupan saja, semua hidup balik. Maka dengan serta-merta mereka berada hidup di muka bumi. Hidup kembali. Subhanallah. Okey, itu adalah bahagian pertama daripada surah An-Nazi'at. Cuba perhatikan bahagian yang kedua. Bahagian yang pertama iaitu penegasan tentang hari kebangkitan dan berkaitan dengan para malaikat. Bahagian yang kedua ialah kisah Nabi Musa alaihi salam sebagai penghibur, sebagai penguat, sebagai satu dorongan, inspirasi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bermula pada ayat yang ke-15 yang bermaksud, adakah sudah sampai kepadamu wahai Muhammad kisah Nabi Musa alaihi salam, kisah Musa. Sebab apa? Allah suka, Allah selalu menggembirakan Nabi Muhammad SAW dengan kisah-kisah. Kalau tuan-puan perasan, Al-Quran, kisah Nabi Musa tak tahu berapa kali berulang. Kalau Ustaz boleh search kejap. Bukan dalam satu surah. Ya Allah, sekejap-kejap kisah Nabi Musa. Lepas tu kisah Nabi Musa lagi. Lepas tu disebut lagi kisah Nabi Musa. Kemudian, sama juga kisah Nabi Ismail. Sama juga kisah Nabi Ibrahim. Sama juga kisah Nabi Lut. Sama juga kisah Nabi Soleh pun ada. Maksudnya, tuan-puan sekalian, cerita adalah satu hiburan. Betul atau tidak? Cerita adalah satu kaedah untuk menggembirakan hati. Kita tahu Nabi Muhammad SAW menghadapi ujian yang paling berat. Di antara sekalian para Nabi, yang paling berat diuji adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi, setiap kali Rasulullah diuji dengan berat oleh Allah, Allah akan turunkan wahyu yang akan mengingatkan tentang kalau ujian yang macam ni, relate dia dengan kisah Nabi Musa. Mungkin saat ini Nabi menghadapi kesukaran berhadapan dengan orang kafir ni, yang mentertawakan Nabi ni. Nabi sedang berhadapan dengan orang kafir yang mentertawakan Nabi. Dia bukan nak tanya betul-betul. Dia datang, Muhammad, bila kiamat? Kau duk cakap-cakap pasal kiamat ni, bila kiamat? Kalau kau ni betul-betul Nabi, kau ni betul utusan Tuhan, kau tanyalah Tuhan kau bila kiamat. Sebab banyak sangat surah ni cerita pasal kiamat kan. Sebab kejap kiamat kan. Mana-mana ayat, mana-mana surah ada je cerita pasal kiamat. Bila kiamat kalau kau ni dengan niat mentertawakan? Mungkin Nabi ada rasa sedih. Berapa kali disebut ni? Berulang kali Al-Quran. Subhanallah. Nabi Musa yang paling mulia. Kisah Musa ada dalam surah Al-Baqarah dan surah Al-A'raf, surah Taha, surah Al-Qasas. Subhanallah. Itu yang terperinci. Yang tak terperinci banyak lagi. Macam surah yang kita baca ni tak terperinci ni. Kisah Nabi Musa ni. Masya Allah. Banyak surah berulang-ulang tuan-puan sekalian. Bila Allah Subhanahu Wa Taala memulakan ayat, adakah sudah sampai kepadamu wahai Muhammad kisah tentang Musa? Soalannya Allah ingatkan, kamu ingat tak kisah Nabi Musa macam mana? Bila Rasulullah diuji dengan sekian, ada kisah sekian yang Allah ingatkan dan gembirakan hati Nabi Muhammad SAW. Tuan-puan sekalian, sebab itu bila kita baca Al-Quran, tolong lag sangat dekat ni. TikTok ni sedang menurun sebab lag sangat. Okey. Sebab itu tuan-puan sekalian, Masya Allah. Lag cepat. Sedang kesian pula orang tadi 2 poin ni. Kita kena buat dua-dua kan? Dah buat dua-dua. Sekejap, kamu tak buat ni.
yang handset punya. Handset. Ya, buat dua-dua je. Itu wifi ni tak ada ni, tak ada line. Ada. Buka tak line? Buka juga. Cuba tengok. Saya macam tutup wifi. bukan. Buat je dua-dua, kadang dia saling backup. Tengok lagi sekali. Oh dah. Okey, alhamdulillah. Okey, insya-Allah. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Allahu akbar. Sebab itu kita pun dia masih lag lagi. Sabar ya, sabar. Sebab itu kita pun tuan-puan sekalian, bila baca Al-Quran, baca terjemahan, kita akan dapati ada banyak surah yang menceriakan kita. Ada banyak ayat-ayat, kisah-kisah yang menggembirakan hati kita yang sedih dan gundah. Seolah-olahnya Allah sedang tujukan kepada kita. Seolah-olahnya memang lag makin teruk ni, saya dah kerah teruslah. Dah hilang dah 300. Saya tutup wifi juga. Cuba. Okay, kita biar dulu. Sabar. Lag lagi. Sabar, bawa bertenang. Nanti dia akan kembali pulih. Okay, insya-Allah. Kita tak tahu ni mana satu. Sabar. Dah 400 orang keluar. Dia kata, Ustazah jangan ulas lagi, nanti lost point. Okay, sekarang dah okey. Lag. Nanti kita tunggu. Ya. Saya connect dekat PA system. Oh, hebat. Ada orang connect kuliah ni dengan PA system. Dia kata lagi puas dengar. Lag lagi. Kesian pula. Sabar. Ada kata, Ustazah jangan ulang lagi, saya buat nota. Ya. Ada orang buat nota tau. Masya Allah. Okey, lag lagi. Memang sebab saya nampak ni memang dia jadi ni. Nampak sangkut-sangkut. Ya, sabar. Dek, awak tukar wifi saja. Ataupun ada orang yang dah guna banyak wifi ke apa ke, faham tak? Kalau masuk team, staff masuk, jangan guna wifi lagi. Ada kemungkinan juga, betul tak? Logik tak? Sebab itu kadang-kadang kita perasan bila jam-jam sekian dia mula lag. Mungkin team bila masuk dah waktu kerja, ramai-ramai guna. Subhanallah. Harap lepas ni macam tu Maksud team tak dibenarkan guna wifi sepanjang kuliah. Okey, subhanallah. Saya tetap akan sambung walaupun memang lag lagi ni dekat TikTok ni, tak bergerak ni. Keras, jadi saya jadi keras. Siang pula. Okey, tuan-puan dimati Allah sekalian. Kita tengok kisah Nabi Musa AS sebagai penghibur. Okey, sekarang pukul berapa? Jam dekat pukul 9. Okey, sahabat-sahabat, kita baru saja sampai ayat ke-14. Masih ada berapa ayat lagi? 46 tolak 14 berapa? Ada 32 ayat lagi. Boleh tak kita sambung besok? Lagipun dekat TikTok lag teruk sebenarnya. Minta maaf, bukan apa, kita memang kita mengambil kira sahabat-sahabat di TikTok kerana yang paling tinggi TikTok dalam yang tadi tu dekat 3K. So saya kesian juga kepada sahabat yang ikuti di TikTok. Subhanallah, ada yang lari daripada TikTok pergi dekat IG, ada yang pergi dekat FB. Okeylah. Terima kasih yang bagi gift batang pelita. Okey, tuan-puan dimati Allah sekalian, kita akan sambung tafsir surah An-Nazi'at ini esok, ataupun tadabbur surah An-Nazi'at ini besok pada ayat yang ke-15. Masya-Allah. Jadi anda insya-Allah tak tertinggal poin. Kita sambung besok pada hari Jumaat. Barakallah. Terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf salah dan silap. Anda boleh lihat planner ni, okey, dimulakan dengan zikir-zikir ni. Kemudian kita akan tengok berkaitan ini kita beri waktu solat rujukan utama iaitu zon wilayah ataupun Kuala Lumpur. Okey. Lepas tu niat puasa. Lepas tu perbincangan pasal niat sebulan ke tiap malam, itu dah settle kan sebab kita dah masuk dah Ramadan. Okey.
contoh di sini, checklist solat fardu. Tuan-puan sekalian, contoh kita buat. Kita nak kalau boleh capai target solat fardu mesti jemaah. Tak kira lah di pejabat ke, jemaah lah berdua dengan kawan. Dan perkara ini perlu kita tekankan. Antara solat berjemaah dengan solat di awal waktu lebih besar ganjaran pahala solat jemaah ya. Jadi anda boleh tanda ni. Solat sendirian ke jemaah. Kalau sendirian merah. Kalau jemaah hijau. Gitu. Dia sebenarnya kalau yang betul tu duduk depan kan. Tapi tak apalah. Okey, subhanallah. Ini sepanjang sampailah 30 Ramadan. Okey. Lepas tu kita ada beri formula kalau siapa target untuk khatam Quran. Nak khatam sekali sampai nak khatam 5 kali. Okey. Sebenarnya saya nak tunjuk yang lebih istimewa tuan-puan sekalian sekejap lagi. Ini catatan infak. Jadi biar anda boleh print sendiri. Kita sebutkan e-book ni RM20 saja. Sebelum ini kita bagi RM50 4 e-book. Jadi satu lebih kurang RM15 je. Tapi kali ni kita nak ramai lagi, kita rendahkan lagi sebab ada orang dia tak nak e-book yang lain tu. Dia nak satu ni je. Jadi kita turunkan kepada RM20 saja. Bila orang tekan link OnPay tu, semua e-book jadi 20. Faham? Jadi tapi dia nak beli e-book ni je. So dia orang boleh pilih. Kalau dia orang nak juga e-book lain, harganya adalah pecah. 20. Faham tak? Jadi kalau anda nak e-book ni sahaja. Ini kalau saya lah, kenapa saya suka, saya akan print untuk setiap anak. Setiap anak ada kalau 5 anak print 5. Sebab e-book kan, jadi anda tak boleh beli buku RM20 saja tapi untuk ni. Setiap anak kita suruh dia tanda bab solat dia tadi. Kemudian bab ni bab sedekah. Kita ajarkan anak kita setiap hari pun mereka bersedekah. Okey, yang paling bestnya adalah di sini tuan-puan sekalian, di sini. Iaitu amalan harian Ramadan 1445 Hijrah. Kita ada list kan, satu amalan pertama sampai amalan ke-43. Sampai amalan ke-43. Balik, kita boleh bincang dengan anak. Ataupun kita decide untuk diri kita sendiri. Apakah amalan yang kita nak istiqomah sepanjang bulan Ramadan? Lepas tu mungkin ada amalan yang kita tak dapat nak istiqomah. Ada pembaris tak, Dik? Amalan yang kita tak dapat. Kita rasa macam tak apalah yang ni, kita tak ni lagi. Kita tak nak istiqomah lagi. Contoh kan. Tuan-puan sekalian, walaupun nampak kecil tapi bila anda print okey je. Contoh solat sunat tahajud. Nombor 1. Dan okey. Contohlah kita rasa kita tak boleh buat amalan yang ke-28 ni. Iktikaf ke masjid ni sebab kita ada komitmen apa semua. Kita pun potong siap-siap. Kita rasa kita tak boleh buat. Jadi tak masuk dalam skor lah. Jadi apa lagi yang kita rasa tak boleh nak buat, kita potong siap-siap. Sebab banyak sangat amalan 43 ni. Okey, cuba kita tengok. Contoh amalan pertama sebab ia boleh pada seawal pagi. Amalan harian ni kalau anda tengok kita buat by week. Ini 1 Ramadan sampai 6 Ramadan. Kita kan mula hari Selasa gitu. Lepas tu 7 Ramadan sampai 13 Ramadan. Jadi by week. Ini minggu pertama, ini minggu kedua. Subhanallah. Tengok amalan harian ni. Kalau solat sunat tahajud, ada 2 muka surat. Ini yang bagusnya anda terus nampak. Ini yang saya kata istimewa. Supaya kita buat amalan, kita tahu fadilat. Dan kita tahu bagaimana nak beramal. Nanti bila kita ada nota seperti ini, dia akan membantu kita untuk istiqamah. Kita terus berikan tentang solat sunat tahajud. Ada sekali kaedah. Lepas tu solat sunat taubat. Okey, bila solat sunat taubat, terus tulis cadangan. Boleh buat 2, boleh buat 4, 6, 8. Terus ada tentang nombor 3 solat sunat taubat. Ada hadis yang berkaitan. Ada hadis yang berkaitan. Subhanallah. Kemudian ni tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan Ramadan. Disediakan pintu syurga buat orang yang bersedekah. Adakah orang yang bersedekah di bulan Ramadan dilipat gandakan? Ya, ni hadis dilipat gandakan pahala orang bersedekah. Resepi air Nabi macam-macam ni masukkan ni. Di hijrah. Okey. Tips 8 gelas ketika berpuasa, info ringkas Ramadan.
Ni persyariatan, syarat-syarat wajib puasa, 7 amalan sunnah di bulan Ramadan, menghidupkan Ramadan, bla bla bla. Nampak tak? Kalau dia awak tak ni tau, dia pening kejap tulisan besar gerabak macam depan ni, nanti boleh kamu tolong bantu. Awak akan standard kan, kena standard kan semua. Biar kasih nampak cantik. Okey, banyak tuan-puan sekalian. Okey, yang seronoknya bagi saya, paling seronok adalah daripada amalan yang pertama sampai amalan ke-43, semuanya ada fadilat dia. Fadilat dia. Kalau ada 3 fadilat boleh dimuatkan, masuk 3. Kalau ada 2. Okey, lepas tu dah ada fadilat semua ni sampai ke bawah, barulah kita rasa seronok nak beramal. Jadi kita pun boleh tanda. Contoh, masa 1 Ramadan kita buat solat sunat tahajud, kita pun tanda kita buat tahajud. Lepas tu kita buat solat sunat tasbih tak buat, kita pun buat je 8 kah. Lepas tu solat sunat taubat kita tak buat contoh. Solat sunat hajat, tak buat juga hari tu. Okey, sahur, okey kita sahur. Lepas tu istighfar semasa sahur, okey kita istighfar. Solat sunat sebelum subuh 2 rakaat, okey solat. Solat subuh, ya masuk ni. Kalau boleh tulis awal waktu, disarankan awal waktu. Okey, membaca al-maksurat kita tak baca hari tu contoh. Tadarus membaca ataupun baca Quran, okey kita baca. Yang ini sebab pada hari pertama kan kita letaklah 1 juz, betul? Sebab kita target untuk khatam kan. Jadi kalau baca 2 muka surat, kita nak kalau boleh 1 juz. Tapi kalau tak apalah. Infak, sedekah buat tak? Buat. Kita tanda sebelum bila nak tidur malam tu pukul 12 kita pun tanda. Kita tandalah supaya, ataupun malam tidur pukul 10 kita tanda supaya kita muhasabah. Kita tak nak banyak pangkah. Kita pun buatlah markah kat bawah ni. Berapa? Kita nak semakin hari semakin banyak, semakin baik, semakin penuh. Kita tak nak semakin hari banyak pangkah. Kalau kita nak nampak lagi, guna pen merah terusan. Guna pen merah. Kan? Barulah kita nampak, banyaknya merah, saya nak banyak biru. Macam tu. Jadi tuan-puan sekalian, mudah-mudahan ikhtiar kami buat ni membantu anda. Membantu anda dengan anak-anak anda. Anda barulah boleh buat kalau nak janjikan hadiah. Okey, kalau siapa yang lulus, maksudnya raik tu lebih banyak daripada pangkah. Makkah lulus adalah 50 baru lulus. Nanti Umi bagi hadiah. Jadi anak-anak tu kan, kalau kita nampak ada yang pangkah, barulah kita boleh. Ataupun tak nak pangkah, tak best pangkah, kosong. Tak apalah. Okey, tuan-puan sekalian, maksud saya lah kita boleh buat reward pada anak-anak sebagai menggalakkan. Jadi diorang ni bila malam je diorang tak sabar nak bagi dekat Umi dia. Okey, Umi tengok. Wah, markah cemerlang. Wah, markah A lah. 80 ke atas A. Kan? Lepas tu 60 ke atas. Okey, tak lulus tak dapat hadiah. Hadiah tu kadang-kadang tak perlu besar, tak perlu mahal, tak perlu banyak. Tapi yang penting hadiah tetap disukai oleh anak-anak. Walaupun kitchen tuan-puan sekalian. Walaupun kitchen harga RM4. Kitchen harga berapa pun dia dah suka sangat. Ataupun nak bagi duit pun tak ada masalah. Masuk dalam tabung mereka. Jadi subhanallah, mudah-mudahan apa planner target mencari Ramadan terbaik ini, anda dapat manfaatkan RM20 sahaja. Ada nombor telefon dan ada ada link yang diberikan, insya-Allah. Anda boleh ke laman yang diberikan. Terima kasih. Terima kasih, subhanallah. Terima kasih. Mohon maaf salah dan silap. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Al-azim wa man wa'amilu salihati wa sallallahu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.